Maka itu adalah apa yang disampaikan keputusan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bagi membuka tirai mesyuarat khas yang sebenarnya adalah mengikut agenda yang ditetapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri mengikut perkara 11/3. Untuk menelusuri apa yang berlaku semalam, kita bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, pensyarah kanan Pusat Perang Saraf Media dan Informasi Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Terima kasih Dr. Nur Nirwandi kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum Doktor. Ya, sama-sama. Baik, kita ingin dengar sedikit rumusan Doktor berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam apabila membuka tirai mesyuarat khas ini. Silakan. Saya rasa apa yang telah berlaku semalam telah memberikan satu impak di mana menjunjung kasih Baginda Tuanku akhirnya satu sidang parlimen berjaya dijalankan dan ia telah dikuatakan oleh kerajaan dan Perdana Menteri sendiri melalui prerogatif yang diberi melalui perkara standing order tata cara mesyuarat ataupun pengurusan parlimen bawah perkara 11/3 telah memberikan satu perjalanan bagaimana isu-isu berhubung dengan sidang khas itu akan dijalankan. Dan dalam pembentangan itu juga banyak perkara input-input telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, antaranya adalah membentangkan tentang pelan pemulihan negara. Satu perkara yang menarik seperti mana yang kita lihat sebentar tadi, walaupun dikatakan kerajaan ini bukan kerajaan yang terbaik, tetapi kerajaan ini adalah kerajaan yang mencuba sedaya upaya. Dan inilah perkara yang dimaukan supaya aspek-aspek berhubung pelan pemulihan negara dinilai, diteliti dan diberi perhatian oleh semua pihak untuk melihat kebersanan pelan pemulihan negara ini dan memastikan pelan pemulihan negara ini berjalan secara baik dengan sama rata dan disokong oleh semua pihak bagi memastikan perjalanan pelan pemulihan negara ini dapat memberikan manfaat pada negara. Dan kita sedia maklum dengan perkara yang berlaku pada hari ini dengan isu kenaikan kes, kadar kematian yang boleh dikatakan agak tinggi. Maka penting untuk kita bersama-sama menjayakan pelan pemulihan negara. Dan Perdana Menteri juga telah memberitahu ataupun memaklumkan kepada sidang mesyuarat khas, sidang parlimen khas semalam menggariskan apakah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh kerajaan dengan jumlah peruntukan sebanyak 530 bilion lebih dan pelbagai pelan pemulihan yang telah dijalankan termasuk pemulih perkasa dan sebagaimananya. Maka telah dikatakan pelan pemulihan ini terus berjalan dan kerajaan akan terus menilai dari masa ke semasa untuk melihat satu bentuk intervensi, sama ada intervensi ini boleh dilakukan bagi memastikan pelan pemulihan negara ini berjalan lancar. Jadi ini bukan satu jaminan, satu perkara yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak, satu perkara yang perlu diteliti oleh semua pihak kerana kita berharapkan supaya pelan pemulihan negara ini mencapai sasaran dan jangkaan agar semua banyak negeri kembali ataupun masuk ke fasa keempat pelan pemulihan negara dijangkakan pada bulan Oktober. Dan berdasarkan apa yang telah dibentangkan dan berdasarkan anggaran bahawa fasa keempat ini mungkin boleh capai seawal bulan Oktober, maka akan berlaku sedikit perkara-perkara yang perlu dilakukan secara bersama dan secara kolektif bagi memastikan ia terus berjaya. Dan dari segi rangsangan ekonomi, sekali-kali rasa kita telah berada di landasan yang sempurna. Subsidi upah masih terus berjalan. Moratorium berjalan selama 6 bulan, memberikan sedikit injection cash ataupun liquidasi tunai, kecaran tunai pada masyarakat untuk meneruskan kehidupan. Dan sementara itu perkara-perkara lain berbangkit dengan ekonomi juga perlu diberi perhatian serius. Selain daripada aspek utama, sudah tentu aspek-aspek berhubung dengan isu-isu menangani keselamatan kesihatan yang menjadi ancaman utama, terutamanya dengan penemuan varian baru Delta yang telah memperlihatkan kesannya di seluruh dunia. Baik, Doktor, hari ini kita akan melihat bagaimana Yang Berhormat Menteri Kesihatan pula menjawab berkaitan dengan isu-isu kesihatan. Namun tindakan Yang Berhormat Perdana Menteri setelah membentangkan apa yang dikatakan sebagai pelan pemulihan yang dinamik yang akan sentiasa berubah-ubah mengikut kepentingan dan keperluan rakyat, menyerahkan sesi seterusnya, sesi persoalan daripada pihak pembangkang kepada Yang Berhormat Tengku Zafrul yang merupakan Menteri Kewangan untuk menjawab soalan-soalan itu. Bagaimana Doktor melihat tindakan itu untuk menyerahkan sesi soal jawab kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan? Saya rasa dari segi aspek ini kerana Menteri Kewangan telah dipilih ataupun telah dilantik sebagai Menteri Penyeras bagi pelan pemulihan negara.
Jadi tidak ada isu ataupun perkara berhubung siapa yang perlu menjawab persoalan dan isu yang perlu dibangkitkan. Kerana sidang khas ini tujuan hanya satu, untuk memberi maklum kepada semua ahli parlimen, memberi maklum kepada semua masyarakat, Malaysia mendengar apakah perancangan-perancangan yang telah dijalankan, yang akan dilaksanakan, yang akan pasti dijayakan oleh pihak kerajaan dalam tempoh pelan pemulihan negara ini. Jadi isu berhubung dengan pengurusan pelan pemulihan negara ini telah dilantik Menteri Penyeras, sebagaimana Khairy Jamaluddin, Yang Berhormat Khairy Jamaluddin juga telah dilantik sebagai Menteri Penyeras bagi program isu vaksinasi peringkat kebangsaan. Jadi ini bukan satu bentuk segregation ataupun struktur-struktur yang merupakan satu cara bagaimana Yang Berhormat Perdana Menteri telah melaksanakan segregation ataupun pengaturan pembahagian skala tugas untuk memastikan apa yang dilakukan itu dapat direalisasikan dengan lebih tepat dan lebih baik. Dan saya rasa walaupun pada asalnya kalau kita ambil rujuk daripada isu vaksinasi yang telah berlaku, walaupun asalnya kita bermula agak perlahan dengan diplomasi vaksin, kekangan untuk dapat vaksin, tapi pada hari ini kerajaan telah mencapai sasaran lebih kurang 500,000 suntikan vaksin sehari dan merupakan kepercayaan baik. Dan dikatakan setanding dengan negara-negara luar dan merupakan antara yang terbaik di rantau ini malahan dalam dunia. Jadi ini juga merupakan satu perkara yang mungkin akan memberikan kesan yang sama apabila satu Menteri Penyeras akan dikhususkan untuk melihat daripada sektoral ekonomi, khususnya sektoral berhubungan dengan pelan pemulihan negara, yang saya rasakan satu perkara yang paling penting, khususnya apabila kita hendak memasuki fasa-fasa seterusnya, perlunya berbagai dinamika, perubahan-perubahan intervensi seperti mana yang dilakukan oleh Yang Berhormat Khairy Jamaluddin yang melalui sidang Majlis Kehormatan Negara sudah tentunya, dan ini akan memberikan satu ruang bagaimana untuk membentuk intervensi. Dan perkataan yang saya sering lihat dan saya capture adalah isu intervensi itu, kerana dalam apa-apa bentuk pelan pemulihan negara seperti mana yang berlaku dalam proses imunisasi kebangsaan, vaksinasi, intervensi itu penting. Dan kita lihat bagaimana intervensi dalam isu atau program PIK telah berjaya untuk membawa negara kepada 500,000 dos sehari walaupun ia bermula agak perlahan. Dan inilah kepentingan untuk memastikan seorang Menteri Penyeras, seorang penyeras yang mempunyai satu kuasa ataupun amanah melalui sidang Majlis Kehormatan Negara dan melalui perbincangan dengan golongan-golongan tertentu, dan kita juga ada Majlis Pemulihan Negara untuk melihat perkara yang dapat dilaksanakan dengan lebih tepat dan dengan intervensi yang tepat pada masanya yang perlu diberikan input oleh pelbagai pihak untuk memastikan intervensi ini berjaya membantu negara dan membawa negara pergi ke fasa-fasa tertentu dalam pelan pemulihan negara. Doktor, dalam situasi sekarang masih juga ada defisit kepercayaan barangkali dari warga masyarakat, terutamanya dengan di sebalik pelan-pelan yang telah pun diumumkan dan dilaksanakan, angka kes semakin meningkat. Jadi apakah cara yang terbaik barangkali untuk mana-mana pihak sekalipun mengendalikan situasi ini supaya situasi ini dapat dilalui dan juga dilaksanakan dengan lebih baik dan kita dapat kembali ke fasa yang dapat terus bergerak ke fasa yang seterusnya dengan lebih cepat lagi? Saya rasa ini merupakan kerisauan daripada pelbagai pihak termasuk saya sendiri. Sebab itu saya sering mengutarakan kepada masyarakat, kepada ahli-ahli politik khususnya. Kita lihat bagaimana semalam sidang khas yang berlaku Parlimen, mesyuarat khas Parlimen telah pada awalnya bermula sedikit berbagai isu-isu yang berkaitan dengan mempertikaikan isu standing order dan sebagainya. Tapi akhirnya apabila pelan pemulihan negara itu dibentangkan, dilihat banyak juga ahli-ahli daripada blok-blok pembangkang dan malahan blok-blok kerajaan sendiri memberikan input-input yang bersesuaian. Apakah bentuk intervensi yang perlu dilakukan? Kan inilah satu perkara yang juga perlu dilakukan bersama oleh masyarakat. Kerana defisit masyarakat itu juga bergantung kepada partisipasi masyarakat secara kolektif untuk memastikan satu pelan pemulihan negara itu berjalan dengan lancar. Dan apa yang merisaukan pada hari ini adalah sudah tentu jumlah kes yang agak tinggi, dengan 14,000 dicatatkan baru-baru 4,000 lebih dengan kadar kematian lebih kurang 200 lebih. Dan sudah tiba masanya satu bentuk intervensi ini dilakukan untuk mengembalikan kembali, memulihkan kembali defisit masyarakat. Dan salah satu cara asasnya adalah mungkin untuk melaksanakan satu program-program yang lebih tepat berhubung dengan intervensi dalam pelan pemulihan negara. Saya mungkin boleh bagi contoh. Sebagai contohnya bagaimana untuk memastikan mereka yang dikesan oleh COVID diwujudkan satu zoning secara sektoral, di mana mungkin kerajaan boleh mencadangkan untuk diwujudkan satu tim pemantauan yang lengkap dengan PPE untuk melawat mereka-mereka yang dikuarantin di rumah
untuk bagi mengesan, dan juga mungkin kita boleh bekerjasama dengan pihak swasta untuk membuat satu pembekalan oksigen dalam skala yang lebih kecil pada mereka-mereka yang telah dijangkiti COVID, dan mungkin membekalkan oksimeter secara percuma kepada mereka yang telah dijangkiti, di samping dengan usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memberikan satu test secara digital dan bagaimana ia dapat dikawal dengan kawal sedia secara digital. Dan ini merupakan satu perkara intervensi, satu inovasi yang terus perlu berlaku di kalangan masyarakat, dan defisit masyarakat ini harus datang dengan satu bentuk cadangan dan satu bentuk partisipasi daripada semua ahli politik, kerana kita berhadapan dengan satu perkara ancaman baru. Kerana apabila COVID berlaku pada tahun lepas, kita menggunakan Akta 342 dan kita menggunakan darurat dan sebagainya. Dan kini telah tiba masanya apabila Delta datang, maka kerjasama di antara masyarakat, kerjasama di antara politik itu penting, dan intervensi ini perlu datang dengan input-input yang baik daripada ahli politik, daripada masyarakat, supaya kita dapat bersama membentuk satu persepsi baru dan memberikan keyakinan dan mengembalikan keyakinan masyarakat, khususnya dalam menghadapi satu ancaman Delta variant yang dikatakan lebih teruk kesannya kepada penduduk dunia, khususnya pada masyarakat Malaysia itu sendiri. Baik, kalau kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi dalam klipping yang kita putarkan, di mana Yang Berhormat menyebut bahawa kerajaan ini bukanlah kerajaan yang sempurna, namun kerajaan yang tidak berpeluk tubuh dan sentiasa mencuba untuk membantu, namun jumlah peruntukan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang begitu besar, sehingga kita amat terkejut juga melihat jumlahnya yang sangat tinggi berbanding dengan perbelanjaan-perbelanjaan sebelumnya. Kita juga melihat kehadapan rancangan Malaysia yang seterusnya akan dibentangkan dan juga belanjawan akan dibentangkan pada hujung tahun ini. Bagaimana persepsi Dr. Nur Nirwandi melihat perbelanjaan kerajaan setakat ini dalam memastikan bahawa kita cukup bekalan vaksin, bahawa kita cukup bantuan sosial untuk rakyat? Perbelanjaan ini yang kian meningkat, adakah ia merisaukan pada pendapat Dr. Nur Nirwandi? Sudah tentu mana-mana kerajaan akan berasa gusar dan khawatir, dan kita lihat perkara ini bukan berlaku di negara kita. Kalau kita lihat secara kolektifnya, kalau kita lihat perbandingan dalam negara-negara ASEAN, khususnya kita ada lebih kurang 10-11 negara ASEAN, kita antara negara-negara yang dikatakan berjaya untuk mengawal pandemik COVID-19 di peringkat negara ASEAN pada awalnya. Dan pada ketika ini juga kita antara negara pertengahan di dunia dalam aspek perkara berhubung dengan inovasi ataupun isu-isu berhubung berkepentingan awam. Dan sudah tentunya perbelanjaan besar itu perlu dicana oleh kerajaan untuk mengawal pandemik COVID-19. Di samping juga untuk memastikan masyarakat juga terus mematuhi perkara-perkara tertentu, dan masyarakat juga terus bekerjasama dan memastikan elemen-elemen peningkatan bagi memastikan COVID-19 ini dapat diratakan elok penularan. Ia bukan satu perkara yang senang, ia perlu yang sukar, tapi memerlukan partisipasi. Kita berada on track dari segi isu vaksinasi. Kita berada on track dalam segi isu pemberian vaksinasi 500,000. Kita berada dalam satu elemen liquidity of cash moratorium yang berlaku dalam 6 bulan yang akan datang. Dan sudah tiba masanya isu-isu berhubung berkepentingan awam lain juga diberikan elemen pendekatan yang lebih serius dan lebih berbentuk sektoral dan lebih berbentuk khusus, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Mungkin isu-isu berhubung penambahbaikan, pembekalan oksigen, isu-isu berhubung small team sektoral secara zoning yang boleh digunakan untuk menangani kes-kes COVID-19, dan isu-isu pemantauan menggunakan Akta 342. Sekiranya ordinan darurat itu terbukti telah terbatal, digunakan kembali melalui sidang Majlis Kehormatan Negara. Dan subsidi upah terus berlaku, dan isu-isu berhubung dengan penambahan fasiliti dalam kawal selia Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah berlaku. Jadi ini bukan satu bentuk perkara yang terus menjadi satu mandat aspek utama dalam perbelanjaan, di samping juga untuk melihat pelbagai inovasi perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen mengatakan tentang isu kesediaan bagi bencana-bencana akan datang, dan isu-isu berhubung dengan berkepentingan awam dalam memastikan elemen COVID-19 diberi perhatian. Jadi saya rasa secara kolektifnya ataupun secara average-nya kita boleh kata, sebenarnya negara telah menggariskan pelbagai perkara-perkara yang telah menjadikan satu induk untuk memacu negara keluar daripada COVID-19, tetapi ia juga harus memberikan sedikit lebih pengkhususan kepada aspek yang menjadi perhatian serius pada ini, iaitu peningkatan kes dan kadar kematian yang membimbangkan. Dan inilah saya rasa masanya untuk dilihat pelan pemulihan negara ini, dan bajet-bajet perbelanjaan itu diberikan dengan lebih meluas secara zoning, secara sektoral, dengan kumpulan asal lebih kecil, dengan kerjasama hospital swasta untuk memperlihatkan bagaimana untuk menangani permasalahan utama
COVID-19 iaitu peningkatan kes dan kadar kematian yang membimbangkan pada hari ini. Baik, terima kasih Dr. Nur Nirwandi. Masih banyak soalan untuk kita tanya berkenaan dengan darurat dan sebagainya. Namun kita nantikan penjelasannya pada hari ini, hari kedua sesi khas ini. Terima kasih doktor sekali kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Kita berehat seketika dan sekembalinya nanti kami bawakan perkembangan bagaimana dari segi jumlah kes dan juga kadar vaksinasi yang telah pun menjadi dilakukan di seluruh negara. Teruskan bersama kami, kita berehat seketika. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri